Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua para pelajar yang saya kasihi. Okey. Jadi bertemu lagi kita pada hari ini dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 1. Baik, pada hari yang lepas, hari Isnin yang baru ni, saya telah memberikan nota kepada kamu untuk kamu buat dan kamu salin dalam buku nota kan. Jadi pada hari ini saya akan memberikan penerangan berkaitan apa yang kita akan belajar pada hari ini ataupun benda apa yang kamu tulis hari itu. Hari ini saya akan memberikan penerangan. Baik. So, pada hari ini apa yang kita akan tengok ini adalah nota yang saya bekalkan kepada kamu hari itu. Yang kamu dah tulis. So, kamu boleh buka balik buku nota kamu yang kamu dah tulis ni. Sebab kita akan belajar yang ni dan akan ada tambahan-tambahan lagi lah. Okay? So, tajuk hari ni ialah membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk. Apa maksud membanding? Maksudnya kita nak buat perbandingan. Kita nak tengok perbezaan antara elemen dengan prinsip dalam sesebuah ataupun sesuatu produk. Sebagai contoh, yang kita bagi minggu lepas, hari Isnin hari itu ialah kasut. So, daripada kasut ni, kita nak buat perbandingan. Ada tak ketujuh-tujuh elemen ni elemen garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan ruang. Ini ada tak dalam kasut ni? Dan juga prinsip yang tujuh ni juga. Keseimbangan, pengulangan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan dan harmoni. Ada tak ketujuh-tujuh elemen dalam elemen dengan prinsip ni? Ada tak pada kasut ni? So, dekat situ kita kena buat penilaian. So, sebelum kita nak buat penilaian tersebut, kita kena apa? Yes, kita kena mahir dulu, nampak dia kata. Pastikan anda faham tentang elemen dan prinsip serta perkaitannya. Maksudnya kita kena jadi seorang yang pro. Jadi seorang yang betul-betul faham tentang tajuk ini. Sebab prinsip dan juga elemen ini kamu akan guna pakai sampai kamu tingkatan 3. Benda yang sama juga dia akan tanya. Benda yang sama juga dia akan naik dalam soalan. Okay? So, ini adalah ringkasan. Prinsip tu apa dia di sini, elemen tu apa dia, saya dah cerita dah kelas-kelas yang sebelum ni. So, dalam kita nak membuat perbandingan, mesti kita kena ada jadual. Okey, jadual dia kita kena buat macam ni ataupun macam yang kamu buat minggu lepas yang saya dah bekalkan sekali dengan jawapan lagi kepada kamu tentang kasut ni. Sepatutnya kamu kena buat sendiri benda ni. Okey, saya hanya sediakan jadual dan kamu kena nilai sendiri pada produk ni, kasut ni. Okey, tetapi sebabkan kita kelas online, mungkin kita ada kengkangan masa ataupun mungkin ada setengah orang yang tidak ada akses kepada internet. Nanti bila mana buka sekolah nanti, bulan 4 ni insya-Allah, saya akan berikan lagi penerangan berkaitan tentang tajuk ni. Apa yang saya ajar online, nanti saya akan ulang balik kepada kamu semua. Okey, sebab bukan semua yang ada internet yang boleh tengok dalam video yang saya send dalam grup WhatsApp tu. Okey. Okey, ini adalah jadual perbandingan. So, kita kena nilai lah. Ada tak garisan dekat situ? Ada tak rupa dekat situ? Okey, kita tengok contoh lah. Senang. Okey, sekarang tengok garisan ada tak? Yes, garisan ada. Tandakan right saja. Lepas tu dia akan tanya dekat mana yang kata ada garisan tu? Dekat tepi dan atas kasut. Dekat tepi kasut ni ada garisan. Okey, ni garisan pemisah ni. Okey, antara tepi dengan bahagian atas. Okey, kalau rupa ada rupa tak? Yes, rupa dia nampak menarik. Bentuk dia bentuk apa? 3D ke 2D? Yes, kan bentuk dia bentuk 3D. Tekstur, jenis dia punya kain yang digunakan, kasar. Kemudian saiz dia, okey, saiz dia dekat bahagian mana? Dekat bahagian tapak kasut, saiz apa? Saiz 8 ke saiz 9? Itu saiz lah. Okey, warna hitam putih. Ruang, dalaman, dekat dalam ni ada ruang, boleh letak kaki. Okay, sama juga dengan keseimbangan. Kalau ada, tandakan right dan terangkan tang mana ataupun dekat mana duduknya benda tu. Kalau kata keseimbangan, kamu kata ada. Okey, tang mana duduk? Dekat tapak kasut. Okey, kalau kita belah antara dua, dia memang ada keseimbangan kedua-duanya. Okey. Jelas yang tu? Okey, kalau kata benda tu tak ada, kamu just tandakan pangkah sajalah. Okey, kalau benda tu ada, tandakan right saja. Okey. Ingat, dalam sesuatu produk, semakin banyak elemen dan prinsip yang ada dekat sesebuah produk, maka semakin baiklah produk tersebut. Maksudnya lagi okey, lagi menarik. Membuatkan pelanggan ataupun customer nak beli barang tersebut. Okey. Tapi kalau kurangnya elemen, kurangnya prinsip, mungkin kita punya produk ataupun kita punya lakaran awal kita tak menarik.
So, membuatkan customer rasa macam tak lawa, tak cantik dan sebagainya. Jadi rugilah dekat situ. Okey, tapi kalau kita gunakan ketujuh-tujuh elemen dan juga ketujuh-tujuh prinsip ini, maka kita punya produk mungkin akan nampak menarik di mata pelanggan. Okey. Baik, seterusnya kita akan belajar pula pada hari ini. Ini nanti kamu akan buat nota yang ni ya. Ini saya tak bagi lagi, nanti saya akan snap masuk dalam group WhatsApp. Okey, tak apa, kita pakai slide dululah. Okey, buku teks ni dia panjang kan. Okey, so dalam kriteria reka bentuk yang baik. Apa maksud kriteria? Yes, kriteria ni adalah ciri-ciri. Okey, kita buka balik pada slide. Kepada buku teks, kita tengok orang yang pada atas ni. Okey. Setelah kita membandingkan beza prinsip dan elemen reka bentuk beberapa produk dalam pasaran, anda perlu mengetahui kriteria reka bentuk yang baik. Kriteria ni maksudnya ciri-ciri. Okey, ciri-ciri sesebuah reka bentuk tu baik, dia mesti ada benda-benda tu. Okey, apa itu kriteria? Kriteria merujuk pada asas pertimbangan yang digunakan untuk nilai sesuatu rekaan reka bentuk. Kriteria reka bentuk yang baik perlu dikenal pasti supaya dapat membantu anda membina lakaran objek asas. So, kita kena kenal pasti dulu, adakah kriteria reka bentuk kita tu baik ataupun tidak. So, ada 5 ke semuanya. Kita buka balik pada slide. Okey, so ada 5 kriteria reka bentuk yang paling baik. Apa dia yang pertama? Kita ada ergonomi. Yang kedua, kecenderungan inovasi. Yang ketiga, keaslian. Yang keempat, kreativiti. Dan yang kelimanya ialah kekuatan, kualiti dan keboleh pasaran. So, kita akan tengok kelima-lima ni. Apa benda ergonomi, apa benda keaslian, apa benda kreativiti, kita akan tengok. Okey. Kecenderungan inovasi. Nanti kalau kamu dapat buku teks pun, notanya ada dalam buku teks. Kamu yang takut. Okey. Sama juga. So, apakah yang dimaksudkan dengan kecenderungan inovasi? Iaitu sesuatu kreativiti dalam menghasilkan idea reka bentuk baharu yang lebih berdaya saing. Ada tersilap sikit perkataan kat sini, tersilap sikit tak apa. Berdaya saing daripada produk sedia ada dalam pasaran. Maksudnya, kita nak jadikan sesuatu produk ataupun barang tersebut ataupun apa nama ni, reka bentuk tersebut menjadi satu produk yang lebih unik. Okey, yang dia ada penambahbaikan. Kalau kita tengok dahulu, kereta biasa-biasa je kan. Ini kereta yang boleh naik berapa orang ni? 2 orang saja kan. Tapi sekarang kereta dah boleh naik sampai 4 orang ataupun mungkin kereta tu lebih canggih, boleh berjalan jauh. Kalau kereta ni mungkin tak boleh berjalan jauh. Dia punya reka bentuk pun nampak macam agak klasik ataupun kurang menarik. Tapi bila mana zaman semakin lama semakin meningkat, daripada tahun 1990-an sampailah sekarang ni tahun 2021, perubahan itu ada pada kereta. Okey, nampak? Dia ada kecenderungan inovasi. Maksudnya ada pembaharuan. Okey, nak berdaya saing daripada produk yang sedia ada. Maksudnya bila mana kita buat keluar satu produk, kita lawan dengan syarikat yang lain. Contohnya handphone lah, handphone contoh. Kan telefon bimbit, semua ada telefon bimbit. Okey, ada jenama Huawei dengan jenama iPhone. Contoh. So masing-masing nak berdaya saing, nak buat handphone yang hebat-hebat. Supaya dapat orang beli dia punya produk, betul tak? Okey, kalau handset tu biasa-biasa je, tak canggih, kamera pun tak lawa, orang beli tak? Orang tak beli. So dia kena berdaya saing, buat yang lagi hebat, berdaya saing nama pun, lagi hebat supaya mendapat tempat di dalam pasaran, supaya orang boleh beli dan dia boleh jadi seorang yang produk yang laku lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah keaslian reka bentuk. Okey, asli ni maksudnya tidak ada peniruan. Apabila suatu produk itu dibuat ataupun direka, maka tak boleh tirulah produk yang lain. Okey, sebagai contohnya, kita ambil beg ni. Okey, so beg ni, ini adalah yang original. Iaitu jenama apa ni? Michael Kors. Okey, Michael Kors. So, ini yang barang original yang dikeluarkan sendiri oleh syarikat Michael Kors. Tiba-tiba keluar yang palsu, dia buat macam ni, MK. Nampak dia ambil perkataan depan je. Okey, so fake lah, tipu lah. Okey, so merupakan satu benda yang tidak baik dah dalam nak menilai kriteria reka bentuk yang baik tu. Okey, itu keaslian. Maksudnya tidak meniru produk yang lain. Okey, buat sendiri. Tu senang kata lah. Yang ketiga, kekuatan kualiti dan keboleh pasaran. Maksudnya apa? Ada ciri kekuatan iaitu barang yang dihasilkan tak boleh ataupun tidak mudah rosak ataupun tidak mudah hancur. Maksudnya produk yang dihasilkan ada ketenangan.
Okey, saya pun macam tu juga. Saya tak suka kalau saya beli sesuatu produk benda tu senang dihancurkan ataupun rosak cepat. Okey, saya tak suka. Okey, mungkin kamu juga benda yang sama yang kamu kamu buat macam saya kan. Kamu tak suka benda tu rosak kan. Okey, sama jugalah. So kalau kita nak mencari sesuatu produk yang baik, mesti benda tu boleh tahan rosak dan ada ketahanan. Okey, seterusnya ergonomi. Apa maksud ergonomi? Iaitu interaksi yang ada antara produk, pengguna dan persekitaran seperti keselesaan, mudah digunakan dan keselamatan. Dalam kita nak membeli sesuatu produk, kita mesti nak beli benda itu benda yang kena dengan kita, kena dengan selera kita, benda yang selesa kita gunakan, betul tak? Sebagai contohnya gambar yang ni, dengan gambar yang ni, kalau kamu tengok perbandingan dia, kalau yang ni kursi dia ada sekali dengan meja, yang ni pun sama ada kursi sekali dengan meja, senang nak tulis kan, dua-dua sama. Tapi kalau kita tengok balik daripada sudut dia punya apa keadaan penggunaan tu nampak berbeza. Nampak yang ni boleh sandar. Meja pun dekat dengan dia, senang nak tulis. Kaki pula selesa. Kerusi pun murah lentur dengan tempat duduk dia. Tapi kalau yang ni tak buat, susah. Kursi pun tak lentur, kerah, kedegang kan. Lepas tu pula dia punya kaki kena herot, berot macam ni pula. Allah, lagi sakit lutut. Tambah orang tua-tua dia dapat kursi ni memang habis lah. Kan? Kemudian dia punya meja pula terlalu ke depan sampaikan dia tak boleh nak bersandar. So sakit belakang lah. Kalau orang tua ni mampu reput dah ni. Okay. So tak selesa, tak ergonomi, orang tak beli. So barang yang ergonomi yang baik ialah antara kriteria ciri-ciri yang baik ialah dia mestilah kita kata ada keselesaan dan mudah digunakan serta ada ciri-ciri keselamatan dekat dia. Okay. Itu adalah ergonomi. Seterusnya lagi ialah kreativiti. Apakah itu kreativiti? Iaitu idea baharu dalam menghasilkan produk. Okey. Ada je idea-idea yang baru, kreatif. Kita nak membuat satu apa nama ni, kereta. Contoh zaman sekarang kereta tak ada kunci kan. Kreatif lah tu. Kalau zaman dulu ada kunci. Kan ada kunci. So nak buka kereta pun susah. Kena pasukkan kunci los sangat lambat. Tapi zaman sekarang ni tak payah. Okey. Tekan je dekat remote tu, terus boleh start kereta. So canggih tak? Canggih. Kereta zaman sekarang lah, saya tak tahulah, saya tak ada kereta tu kan. Okey, tapi apa yang saya nampak, itu adalah satu benda yang kreatif lah. Okey. Membina objek asas. Objek asas boleh dihasilkan melalui teknik pembinaan dengan memilih beberapa bentuk rupa geometri. Okey, ini kalau kamu tengok bentuk geometri ni ada dekat dalam buku teks. Saya buka. Okey, ini. Okey, satu daripada cara awal untuk menzahirkan idea reka bentuk adalah melalui pembinaan objek asas. Kita nak zahirkan idea, nak dapatkan idea. So dengan cara macam mana? Ni, kita kena buat objek-objek ni, barulah idea itu dia akan main dalam bentuk lukisan. Ingat, strategi pelukis-pelukis, mereka akan reka dulu benda-benda yang asas ni dalam nak membuat sesuatu objek ataupun sebuah lakaran. Okey. So, pembinaan ini bermula dengan memilih beberapa bentuk geometri asas. So, ada banyak, pilihlah yang mana satu. Kemudian dia ada bentuk asas seperti macam bentuk bulat, silinder, segitiga dan poligon. Akan digabungkan. Maksudnya setiap bentuk-bentuk ni, dia akan digabungkan untuk membentuk satu objek yang baru. Okey, macam yang ni bergabung dengan piramid. Macam itulah. Okey, lepas kita kembali pada slide balik. Okey. So, ini adalah bentuk asal ada nama. Siap lah. Nanti kamu boleh baca sendiri. Kamu boleh pause video ni. Kamu tengoklah nama-nama dia. Baca pada bentuk dia. Okey. Teknik pembinaan objek. Okey, kita tengok. Ini saya buka buku teks lah. Tak apa, saya tengok sini. Okay. So, ada 5 teknik pembinaan objek. Yang pertama adalah benam. Yang kedua, penyatuan. Yang ketiga, lipatan. Yang keempat, pembuangan. Yang kelima adalah peleraian. So, kita tengok apakah itu benam. Okey, asal daripada perkataan benam. Benam tu apa dia? Apabila satu objek asas dimasukkan ke dalam objek yang lain. Masukkan objek yang ni kepada objek yang ni. So, itu benam. Yang kedua adalah pembuangan. Teknik ni dilakukan pada bahagian yang tidak dikehendaki. So, ada satu bentuk segi empat. Kita potong sini. Dan dia akan jadi bentuk hexagon ni kan. Okey, so ini adalah pembuangan. Yang ketiga adalah penyatuan. Bersatu. Maksudnya teknik penyatuan dilakukan dengan mencantumkan dua atau lebih objek di bentuk segi empat tepat dan ini bentuk segitiga. Kita gabungkan maka inilah dia akan jadi penyatuan. Yang seterusnya adalah peleraian. Boleh dipisahkan atau dicantum semula. Daripada bentuk segi empat ni, kita pisahkan dia ataupun kita cantumkan dia. Maka dia akan ada ruang kat sini. Ini kita panggil sebagai peleraian. Yang terakhir sekali adalah lipatan, iaitu rupa asas yang dilipat menjadi bentuk asas. Ini adalah lipatan. Okey, yang tu saja untuk kelas pada hari ini.
Okey, saya ketentukan masa sebab ada 15 minit saja.